Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan Islam pada minggu ini, masih dalam tajuk yang sama, iaitu Jumaah penuh barakah. Masih dalam tajuk mengenai solat Jumaat. Baik, pada hari ini kita akan belajar bahagian yang terakhir, iaitu muka surat 123. Kamu boleh sedia dengan buku teks kamu, muka surat 123. Pada minggu-minggu yang lalu telah kita pelajari mengenai pengertian solat Jumaat, dalil hukumnya, tata cara solat Jumaat, lafaz niat solat Jumaat, syarat-syarat sah solat Jumaat, syarat wajib solat Jumaat, perkara ataupun amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan sebelum menunaikan solat Jumaat telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Jadi pada minggu ini kita akan tengok pula bahagian yang terakhir, iaitu perkara-perkara yang dilarang ketika kita mendengar khutbah dan juga hikmah solat Jumaat itu dilaksanakan. Baik, pertama sekali kita tengok dulu perkara yang dilarang ketika kita mendengar khutbah. Maksudnya bila kita berada di masjid, ketika mana khatib ataupun imam sedang berdiri menyampaikan khutbah, sedang bercakap di hadapan itu, ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita lakukan. Bila kita dengar khatib membaca khutbah, yang boleh kita lakukan hanyalah mendengar apa yang disampaikan oleh khatib ketika dalam khutbah tersebut. Baik, antara perkara-perkara yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan ketika khatib sedang membaca khutbah, yang pertama, tengok dalam gambar ni, tidur. Ketika khatib membaca khutbah, kita dilarang untuk tidur. Sebab apa? Kita disuruh mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Kalau kita tidur, maka kita tidak akan dengar apa yang disampaikan. Sebab yang disampaikan itu ilmu, nasihat dan sebagainya. Maka matlamat kita mendengar khutbah adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan nasihat. Kalau kita tidur, apa pun kita tidak dapat. Maka ketika mendengar khutbah, jangan tidur. Tumpukan perhatian, dengar betul-betul apa yang disampaikan oleh khatib. Okey. Sebab itu kalau kita mengantuk, sebelum solat Jumaat itu kita tidur sekejap, supaya bila kita nak solat Jumaat, kita tak mengantuk. Baik. Yang kedua, perkara yang dilarang yang kedua, bermain dan bergurau. Ini selalu berlaku. Yang tidur ni pun selalu kita nampak di masjid kan, orang tidur dan sebagainya. Mungkin dia penat kan. Jadi sewajarnya sebelum Jumaat tu rehat dulu, tidur sekejap supaya tak mengantuk. Okey. Yang kedua, bermain dan bergurau. Ini selalu berlaku. Ini kita tengok kanak-kanak, remaja dan sebagainya, mereka selalu bermain dan bergurau ketika khatib sedang membaca khutbah. Kalau bermain, kalau bergurau, maka dia tidak menumpukan perhatian kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Maka perkara ini adalah dilarang. Tidak boleh bermain ataupun bergurau. Kita hanya tumpukan perhatian kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Yang ketiga, perkara yang dilarang ketiga, bermain telefon. WhatsApp lah, Facebook lah, Instagram, apa lagi, Telegramnya, tengok video di YouTube dan sebagainya. Jangan. Ketika khatib membaca khutbah, letak telefon tu baik-baik dalam poket. Kita kena bawa. Ada orang dia tak bawa telefon, tapi kalau bawa, kita bawa sebab kadang-kadang kita takut ada kecemasan dan sebagainya, maka kita bawa telefon, tak salah. Tapi kita bawa telefon, jangan kita main telefon ketika khatib sedang membaca khutbah. Jangan. Dilarang sama sekali. Kalau kita main telefon, maka kita tidak menumpukan perhatian kepada apa yang disampaikan oleh khatib.
Kita kena tumpukan perhatian. Jangan main telefon ketika khatib membaca khutbah. Yang keempat, bercakap-cakap. Ketika khatib sedang membaca khutbah, dia pula bersembang-sembang, bercakap-cakap di belakang, maka tidak boleh. Ketika khatib membaca khutbah, sesiapa yang bercakap-cakap atau bermain-main, maka dia tidak mendapat fadilat pahala Jumaat itu sendiri. Rugilah. Rugi. Baik, yang seterusnya, kita tengok pula hikmah solat Jumaat. Hikmah solat Jumaat yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Solat Jumaat ni perintah siapa? Perintah Allah. Bila kita laksanakan solat Jumaat, secara tidak langsung kita latih diri kita untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tadi. Melatih diri menjadi hamba yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Macam mana boleh merapatkan ukhuwah? Sebab apa? Bila solat Jumaat, semua kita akan berkumpul di masjid, tunaikan solat berjumaat bersama-sama, bertemu, kadang kita boleh bertanya khabar dan sebagainya selepas solat Jumaat tu. Jadi, dia merapatkan ukhuwah. Yang ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Bila kita pergi solat Jumaat, kita kena khutbah. Dalam khutbah ada nasihat, ada teguran, ada bimbingan, ada ilmu, ada pedoman yang disampaikan oleh khatib. Maka bila kita pergi solat Jumaat, kita dengar khutbah, kita dapat sesuatu daripada khutbah tersebut. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Ya, betul. Solat Jumaat ni wajib. Bila kita melaksanakan perintah yang wajib, ganjaran dan pahala yang Allah Ta'ala akan bagi dengan kita cukup besar. Yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Buat benda-benda yang baik secara berjemaah. Solat Jumaat kan benda yang baik, maka kita lakukan secara berjemaah. Yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Umat Islam ni bila dia berkumpul, bersatu padu, maka dia akan menjadi umat yang kuat. Jadi, Ustaz rasa kamu faham mengenai bagaimana yang dikatakan solat Jumaat bermula daripada awal sehingga yang terakhir. Jadi di sini, apa tujuan kita mempelajari solat Jumaat adalah untuk kita laksanakannya. Bukan sekadar kita belajar, mesti dilaksanakan, mesti ditunaikan. Bila sampai hari Jumaat, setiap minggu, orang lelaki wajib menunaikan solat Jumaat. Baik, di akhir tajuk ini Ustaz nak bagi satu tugasan pada kamu. Ustaz nak semua, tidak kira lelaki atau perempuan, tengok pada muka surat 120. Ustaz nak setiap seorang rakam lafaz niat solat Jumaat dan hantar kepada Ustaz. Okey. Niat dia bagaimana? Dengan betul-betul. Usalli fardal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Semula. Usalli fardal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. So, ulang semula. Usalli fardal Jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi Ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Rakam lafaz niat solat Jumaat ini dan hantar kepada Ustaz secara personal. Cukup sekadar itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.